Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Cikgu Khairil, dan hari ini saya akan membincangkan kesinambungan bagi tajuk penjelmaan 3, iaitu berfokus kepada bagaimana untuk menghitung luas. Bagi para pelajar yang belum menonton video saya yang sebelum ini yang berkaitan tentang menghurai penjelmaan, sila tonton video tersebut dahulu, kerana bahagian ini sangat berkait rapat dengan bahagian yang sebelum ini. Okey, mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Diberi ABCQ ialah image bagi DEFG di bawah gabungan penjelmaan MN. Okey, soalan A ni telah saya bincangkan di dalam video yang sebelum ini. Okey, cuma yang pentingnya bahagian ini adalah untuk kita kenal pasti bahawa ABCQ yang besar ini ialah image, manakala yang kecil DEFG di bawah ini ialah objek. Diberi DEFG mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 16. Maka dengan maklumat tersebut, saya tahu bahawa DEFG di bawah ini ialah 16. Dan 16 tersebut mewakili luas objek. Sekarang, hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlorek. Soalan ni bukan nak ABCQ yang besar ni. Dia hanya berfokus kepada kawasan berlorek sahaja, iaitu sebahagian daripada image. Saya gemar menggunakan segitiga ni, LI, LO, K kuasa 2, yang mana berkait rapat dengan rumus ini, iaitu LI sama dengan LO K kuasa 2, ataupun lebih mudah kita sebut dengan Li log kuasa 2. Atau kalau kamu terbalikkan K kuasa 2 dan LO, kamu akan dapat Li K2 log. Okey? Dengan keadaan LI merujuk kepada luas image dan LO merujuk kepada luas objek. Dalam soalan ini, telah diberitahu bahawa DEFG iaitu objek bernilai 16. Maka, luas objek ialah 16. Manakala K iaitu faktor skala bagi pembesaran, dalam kes ini bernilai 2. Macam mana dapat 2? Rujuk video sebelum ini. Okey, jadi K itu 2 kuasa 2. Saya masukkan ke dalam rumus di sebelah kanan. Saya akan dapat LI, luas image, sama dengan 16 darab 2 kuasa 2. Kamu tulis 16 darab 2 kuasa 2, kamu akan dapat 1 markah. Dan kita selesaikan untuk dapat luas image sejumlah 64. Di sini, kita dapat tahu bahawa image yang besar ini, iaitu ABCQ, bernilai 64. Namun soalan yang diminta ialah nyatakan kawasan yang berlorek. Berlorek hanya sebahagian daripada image. Jadi macam mana kita boleh nak cari nilai kawasan yang berlorek ni? Okey, kita tahu sekarang luas image ialah 16. Luas image ialah 64. Manakala luas objek di sini ialah 16. Sekiranya objek 16, maka HJLQ di sini yang sama saiz dengan objek juga bernilai 16. Jadi untuk mencari nilai kawasan berlorek, kita hanya perlu ambil lorek sama dengan 64, iaitu luas keseluruhan image, tolak 16, iaitu luas bagi HJLQ. Dan kita akan dapat jawapan akhirnya 48. Kamu tunjuk 64 tolak 16 dalam jawapan kamu, kamu dapat lagi 1 markah. Kamu beri jawapan yang akhir, iaitu 48, kamu dapat markah yang terakhir, iaitu markah yang ketiga. Mari kita lihat pula contoh soalan yang kedua. Soalan ini juga telah saya bincangkan tentang bagaimana untuk menghuraikan penjelmaan dan bagaimana untuk mencari faktor skala pembesaran dalam video yang sebelum ini. Diberi EFGH ialah image. Jadi EFGH yang ini ialah image kepada PQRS yang besar ini di bawah penjelmaan V. Okey, maka yang ini yang ABCD ialah image bagi EFGH di bawah penjelmaan W. Bermaksud, daripada PQRS telah mengecil kepada EFGH, iaitu masih lagi dinamakan sebagai pembesaran, kemudian bergerak
kepada ABCD di bawah penjelmaan putaran 180 darjah. Diberi bahawa ABCD 43.5 cm persegi. Bermaksud ABCD di sini yang di atas yang kecil ni nilainya ialah 43.5. Hitung luas PQRS yang besar ini. Jadi berbalik kepada segitiga LILOK kuasa 2 ataupun persamaan LI sama dengan LO darab K kuasa 2. Ramai pelajar akan tersilap meletakkan nilai luas imej dan luas objek sekiranya mereka gagal mengenal pasti yang mana satu objek, yang mana satu imej. Dalam kes ini, 43.5 ini bukan luas objek. Ini ialah luas imej. Maka luas imej bersamaan dengan 43.5. Dan K di sini bernilai 1/2. Jadi apabila saya masukkan ke dalam persamaan, dia akan jadi 43.5 sama dengan luas objek darab 1/2 kuasa 2. Okey, saya selesaikan di sebelah kanan, saya akan dapat 1/4 luas objek. Dan macam biasa, 1/4 apabila saya bawa dia ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. So, luas objek bersamaan dengan 43.5 darab dengan 4. Dan nilainya ialah 174. Dan 174 itu mewakili luas objek PQRS. Dan ini terus menjawab soalan, iaitu mencari luas PQRS. So, jadi luas PQRS ialah 174. Tidak perlu ada sebarang penolakan lagi. Dan kamu akan dapat 3 markah. Dan untuk contoh yang terakhir, mari kita lihat. OJKL ialah imej. OJKL yang besar ni ialah imej. Bagi ABCD yang kecil di atas. Kawasan berlorek mempunyai luas 16.5. Untuk kes ini, lorek itu adalah sebahagian daripada luas imej. Jadi, di dalam segitiga dan juga di dalam rumus LILOK kuasa 2 ini, luas imej tersebut LI bukannya 16.5. Kerana 16.5 ini hanya kawasan berlorek, iaitu sebahagian daripada luas imej. Di sini, luas imej ialah 16.5, kawasan berlorek ini, tambah dengan LO. Kenapa saya tambah dengan LO? Kerana luas objek belum tahu dan luas di bawah EFGH ini juga bersamaan dengan luas objek. Jadi, jumlah keseluruhan luas imej ialah 16.5 tambah LO. Dan K dalam soalan ini bernilai 2. Jadi 2 kuasa 2. Untuk menjawab soalan ini, saya teruskan dengan rumus di sebelah sana. 16.5 tambah LO, iaitu nilai bagi LI, sama dengan LO, luas objek, darab 2 kuasa 2. Saya selesaikan, saya akan dapat 16.5 tambah LO, luas objek, sama dengan 4 LO, 4 luas objek. Saya pindahkan luas objeknya ke sini, saya akan dapat 16.5 sama dengan 4 LO tolak 1 LO bernilai 3 LO. 3 kali luas objek. Dan macam contoh yang kedua, sekiranya 1/4 dipindahkan ke sebelah kiri jadi darab. Sekarang 3 apabila kita pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Jadi LO sama dengan 16.5 bahagi 3. Sama dengan 5.5. Dan itulah nilai bagi ABCD. Dan kamu akan dapat markah penuh. Okey, sekadar itu perkongsian saya. Saya tunjuk 3 jenis soalan yang mungkin ditanya dalam SPM, iaitu kamu perlu mencari luas objek. Kamu juga mungkin kamu perlu mencari luas imej. Dan untuk kes yang ni kamu perlu mencari luas objek, tetapi diberi luas lorek, bukannya luas imej. So, jika kamu masih lagi belum faham, ulang-ulang tengok video ini dan kamu insya-Allah kamu akan faham. Dan jawablah soalan-soalan past year SPM. Insya-Allah semuanya dah terkandung dalam soalan-soalan past year SPM. Okey, sekadar itu sahaja daripada saya.
Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.